Yang paling berkesan selama aku tinggal di Malaysia, bukan tempatnya, tapi adab masyarakatnya. Yuk, aku ceritain ke kamu, aku tuh jarang banget dengar suara mobil horn. Di sini tuh mobilnya sabar, nggak buru-buru, nggak langsung marah. Kayaknya tenang itu bagian dari budaya di negara ini. Di setengah negara, horn adalah bahasa kedua di jalan raya. Lampu hijau baru nyala horn. Kereta lambat 2 saat, horn lagi. Tapi bila pelancong datang Malaysia, mereka mula pelih. Trafik sesak. Tapi kenapa senyap? Adakah rakyat Malaysia terlalu sabar? Atau kita marah dalam hati je? Dalam video kali ini, kita bincangkan budaya jalan raya Malaysia yang mungkin nampak biasa bagi kita, tetapi luar biasa di mata orang luar. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Kenapa jalan raya Malaysia sunyi? Pelancong hairan rakyat. Kita jarang guna horn. Pergi ke kota melihat bangunan. Bunyi enjin bersilih ganti. Datang ke Malaysia penuh persoalan. Kenapa horn tak berbunyi? Bagi sesetengah pelancong yang datang dari negara besar dan sibuk, jalan raya biasanya penuh dengan bunyi horn. Horn bukan lagi sekadar amaran, tetapi seakan-akan bahasa kedua di atas jalan. Sedikit lambat bergerak, horn. Lampu hijau baru menyala, horn. Tukar lorong lambat, horn lagi. Namun apabila mereka memandu di Malaysia, terutama di bandar kecil atau kawasan perumahan, mereka mula perasan sesuatu yang pelik. Jalan sesak, ya. Trafik perlahan, ya. Tetapi bunyi horn tidaklah menjadi muzik latar utama. Dan dari situ timbul persoalan yang jujur. Adakah rakyat Malaysia terlalu sabar? Atau kita sebenarnya memendam? Disitulah cerita kecil ini menjadi besar maknanya. But in Malaysia now, oh my God, I rarely hear the car horn. And I'm trying to figure out why. Because some of you need that car horn. Some of you need to know you're messing up. You're keeping traffic. Like, I've seen videos of Malaysians getting upset when a car horn has been used on them. But you made a mistake though. You messed up. So why are you getting upset? Or are you upset that you got caught and someone's challenging you? I use the car horn. I don't care. People need to know you're messing up or you can't drive. Because some Malaysians can't drive. That's just a fact. But yeah, someone tell me why is it in Malaysia like car horns are just not used? Yeah, like I really want to know why. Selain faktor budaya dan sikap mengelakkan konflik, terdapat juga unsur psikologi yang mempengaruhi tabiat jarang menggunakan horn. Ramai rakyat Malaysia sebenarnya lebih cenderung untuk mengalah daripada memanjangkan situasi. Apabila berlaku kesilapan kecil seperti lambat bergerak atau tersilap masuk lorong, kita lebih memilih untuk bersabar beberapa saat daripada mencetuskan ketegangan. Bagi pelancong, ini kelihatan seperti satu bentuk toleransi yang tinggi, walaupun dalam hati mungkin kita sedang bercakap sendirian. Di samping itu, penggunaan horn yang minimum turut mencerminkan norma sosial tidak rasmi di jalan raya. Kita belajar secara tidak langsung bahawa menekan horn secara berlebihan dianggap kurang sopan. Ia boleh ditafsirkan sebagai agresif atau tidak beradab. Oleh sebab itu, ramai pemandu lebih berhati-hati sebelum menekan horn. Budaya ini mungkin tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi ia wujud dalam kesedaran kolektif masyarakat. Pelancong juga sering menyedari bahawa komunikasi di jalan raya Malaysia banyak bergantung kepada bahasa, tubuh dan isyarat lampu. Isyarat tangan sebagai tanda terima kasih, lampu tinggi sebagai amaran, atau lampu kecemasan sebagai tanda penghargaan. Selepas diberi laluan, semua ini menggantikan horn sebagai alat komunikasi utama. Ini menunjukkan bahawa interaksi di jalan raya tidak semestinya perlu bising untuk difahami. Namun begitu, ada sisi lain yang perlu diakui. Kadangkala sikap terlalu diam ini juga menyebabkan sesetengah kesilapan tidak ditegur. Apabila pemandu lain tidak peka atau memandu secara berbahaya, kurangnya horn sebagai amaran boleh mengurangkan elemen respons segera. Maka keseimbangan perlu ada. Tidak terlalu kerap, tetapi tidak terlalu jarang hingga mengabaikan keselamatan. Akhirnya, pelancong yang memerhati akan memahami bahawa jalan raya Malaysia mempunyai iramanya sendiri. Ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia tidak setegang yang disangka. Bunyi enjin lebih dominan daripada bunyi horn
Dan dalam dunia yang semakin bising, mungkin sedikit kesunyian di jalan raya itu sendiri adalah satu keunikan. Pertama sekali, budaya menggunakan horn di Malaysia lebih cenderung kepada tujuan keselamatan berbanding meluahkan emosi. Horn digunakan untuk memberi isyarat bahaya atau amaran, bukan sebagai cara melepaskan tekanan. Ini mungkin tidak disedari oleh kita sendiri kerana ia sudah menjadi norma. Namun bagi pelancong, perbezaan ini jelas ketara. Di sesetengah negara, horn menjadi simbol ketidaksabaran. Di Malaysia, walaupun kita mengeluh dalam kereta, tangan masih terkawal daripada menekan horn sesuka hati. Kita mungkin marah dalam hati, tetapi tidak semua kemarahan diterjemah menjadi bunyi. Kedua, sifat masyarakat Malaysia yang cenderung mengelakkan konflik turut mempengaruhi cara kita memandu. Kita lebih suka menggeleng kepala daripada menjerit. Kita lebih rela mengeluh perlahan daripada mencetuskan pertelingkahan di tengah jalan. Horn yang kuat boleh mencetuskan salah faham atau provokasi, dan kebanyakan rakyat Malaysia memilih untuk mengelakkannya. Pelancong yang memerhati akan melihat bahawa walaupun trafik sesak, pemandu masih memberi laluan secara bergilir. Kadang-kadang hanya dengan anggukan kecil atau isyarat tangan sebagai tanda. Terima kasih. Ini mungkin nampak biasa bagi kita, tetapi bagi mereka, ia sesuatu yang luar jangka. Selain itu, faktor persekitaran juga memainkan peranan. Banyak kawasan di Malaysia terdiri daripada kawasan perumahan yang rapat dan komuniti yang saling mengenali. Menggunakan horn secara berlebihan bukan sahaja mengganggu orang lain, malah boleh menimbulkan rasa kurang selesa. Ada kesedaran tidak rasmi bahawa bunyi horn bukan sekadar bunyi, ia boleh mengganggu ketenteraman bersama. Namun harus diakui, keadaan ini tidak sempurna. Di bandar besar ketika waktu puncak, bunyi horn tetap kedengaran. Tetapi secara keseluruhannya, ia masih tidak setanding dengan sesetengah negara yang menjadikan horn sebagai bahasa utama di jalan raya. Menariknya, pelancong yang menyedari perkara ini sering menganggap ia sebagai tanda kematangan pemandu tempatan. Walaupun ada kelemahan lain seperti tidak memberi isyarat atau memotong secara mengejut, budaya tidak membunyikan horn secara berlebihan tetap memberi gambaran bahawa masih ada rasa pertimbangan terhadap orang lain. Dan mungkin dalam diam, itu adalah cerminan sifat masyarakat Malaysia yang lebih gemar menahan diri daripada menonjolkan kemarahan secara terbuka. 일단 첫 번째로 말레이시아 사람들은 굉장히 참을성이 많다. 저는 도로에서 차가 빵빵대는 거를 들어본 적이 없어요. 아시잖아요, KL. 가끔 남편이랑 차를 타고 가다 보면 깜빡이 안 켜고 끼어드는 차나 오토바이가 엄청 많은데 위험할 수 있는 상황인데도 빵을 절대 안 하더라고요. 너무 답답해서 빵을 좀 해라 하면 안 된다 그래요. Hey, why you never beep beep? Why need to? You should do beep beep. 도대체 왜 그래요? 저희 남편만 그런 거예요? 근데 옆을 보면 막 욕하고 있어요. 조그맣게. 굉장히 소심하게. 빵은 절대 안 해요. 근데 그 사람이 졸음운전을 하고 있을 수도 있는 거잖아요. 그럼 빵을 해서 알려줘야 되는 거 아니에요? 정말 엔간하면 빵을 안 하더라고요. 하더라도 빵이 아니라 삐 정도. 삐. Kesimpulannya, isu jarang menggunakan horn ini bukanlah soal siapa lebih baik atau lebih berdisiplin. Ini soal budaya dan cara kita mengurus emosi di ruang awam. Horn yang tidak ditekan mungkin bermaksud sabar, atau mungkin juga bermaksud kita memilih untuk tidak membesarkan perkara kecil. Namun di sebalik semua itu, kita juga perlu ingat bahawa keselamatan tetap yang utama. Horn wujud untuk memberi amaran, bukan untuk disimpan terus. Gunakan dengan bijak, bukan dengan emosi. Pelancong mungkin melihat jalan raya Malaysia sebagai lebih tenang dari segi bunyi. Dan mungkin disitulah keunikan kita. Tidak terlalu bising, tidak terlalu dramatik, tetapi tetap bergerak ke hadapan. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Naik kereta menuju Pekan, lampu hijau tanda berjalan. Jika sabar jadi pegangan, horn berbunyi bila diperlukan.
Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.